Baik, Assalamualaikum dan selamat petang. Jadi hari ini kita akan mulakan introduction practical session kita. Okay, hari ini kita cuma introduction sajalah untuk practical session kita, macam mana ia yang berjalan, apa perkara-perkara yang penting yang perlu kamu tahu semasa practical session lah. Kalau kamu ada sebarang soalan, just cakap je, tanya saja. Okay, table content. So dalam slide yang ini, slide pertama ni adalah saya akan terangkan mengenai teaching and learning strategies, list of experiments, lab report format, practical assessment. So teaching and learning strategies ni macam mana kita akan buat eksperimen kita ni lah. Practical session ni macam mana kita akan buat. Sebab kamu di rumah macam sini-sini kamu tu, diorang memang buat hands on. So kita akan bincang macam mana kamu akan buat eksperimen. Seterusnya list of experiments, iaitu apa eksperimen yang akan dibuat sepanjang semester ni. So kita akan pergi kepada lab report format. Saya akan terangkan apa yang kamu perlu, macam mana kamu nak buat lab report format, lab report mengikut format yang betul, dan practical assessment lah. Ini saya memakai macam mana eksperimen kamu membantu kamu punya pemakahan untuk grade semester ni. Jadi hands-on experiment, students require to conduct the experiments at their home. So semester ni kamu akan buat eksperimen semua dalam di tempat kamu lah, di rumah masing-masing. So kita akan ada beberapa eksperimen yang kamu akan buat secara hands-on, iaitu eksperimen 1, measurement and uncertainties, eksperimen 2, plotting and analyzing linear graph, eksperimen 3, free fall. Yang ni kami akan sediakan manual dan prosedur untuk kamu buat ketiga-tiga eksperimen ni lah. Eksperimen 1, eksperimen 2 dan eksperimen 3. Okay, so tiga-tiga ni kamu akan ambil gambar semasa kamu buat eksperimen tu, gambar sekali dengan setup eksperimen dan hantar data kamu sebagai bukti kamu dah buat eksperimen lah. Itu untuk eksperimen 1, 2 dan 3. Untuk eksperimen 4, 5 dan 6, iaitu linear momentum, friction dan thermal conduction, kamu tak perlu buat hands on. Kami akan sediakan video untuk kamu tonton, dan daripada video tu kamu akan kajilah apa, macam mana eksperimen tu berlaku, macam mana eksperimen tu dijalankan. Lepas tu kami akan bagi kamu data untuk kamu buat lab report. Macam tadi eksperimen 1, 2, 3 ni kamu sendiri punya data, kamu akan buat lab report. Eksperimen 4, 5, 6 kami akan bagi data, kamu akan buat lab report. So ini adalah non-hands-on eksperimen lah. Yang tadi hands-on eksperimen, kamu akan buat eksperimen tu sendiri di rumah. Ini kamu cuma tonton video saja. Okay. Seterusnya kita ada list of experiments. So ini adalah eksperimen yang akan dibuat dalam semester ni. Ada 6 eksperimen: measurement and uncertainties, plotting and analyzing linear graph, free fall, linear momentum, friction dan thermal conduction. So macam yang saya dah explain tadi, eksperimen 1, 2 dan 3 kamu akan buat sendiri, data sendiri, buat lab report sendiri. Eksperimen 4, 5, 6 kamu akan tonton video, kami akan bagi kamu data dan kamu akan buat lab report. Okay. Seterusnya ini adalah format lab report. Ini adalah secara asas saja. Saya akan terangkan balik lepas ni. So dalam lab report kamu mesti ada title of experiment, objective experiment, list of variables, kamu dah belajar daripada sekolah dulu, constant, manipulated dan responding. Lepas tu kamu ada observation. Di bawah observation ni ada 3 perkara penting, iaitu data tabulation. Data kamu lah yang kamu dah buat semasa eksperimen tu, data yang kamu kutip. Daripada data tu kamu akan buat calculation, beberapa calculation. Ini adalah calculation yang penting. Dan daripada data tu juga kamu akan buat graph. Kamu akan
plot graph. Okay, so itu tiga-tiga ni bawa observation. Seterusnya, lepas observation dalam lab report, kamu akan buat discussion, state the percentage difference and error, serta kamu nyatakan error and precautions, dan akhir sekali kamu ada conclusion. Okay, yang ni kita akan explain lagi selepas ni. Seterusnya kita akan ada, ini adalah continuous assessment. So semasa practical session ni, assessment 1, 2, 3 ni adalah sangat penting supaya kamu boleh bersedia untuk practical test dan lab report writing lah. So sepanjang semester ni kamu akan ada practical test yang akan menyumbang 10% kepada kamu punya grade, dan lab report writing menyumbang kepada 20% kepada kamu punya grade. So total practical session adalah 30%. Daripada 100% tu 30% adalah daripada practical session. So ini penting ya. So pastikan kamu boleh skor tinggi lah di sini, sebab ini tak rugi kalau kamu tak skor di sini practical session ni. Itu adalah untuk slide pertama. Slide ni saya akan kongsikan dalam Telegram nanti ya. Setakat ni ada pertanyaan? Buat masa ni tiada rasa. Tiada rasa. Tiada rasa. Okey, kalau tak ada kita proceed dengan lab report template Ini adalah guideline macam mana kamu nak buat lab report lah. Kamu akan tulis lab report kamu. Okay, tadi saya dah inform bapak secara sentuh sedikit saja. Yang ini kita akan go lebih detail lah untuk setiap elemen tu. So dalam lab report kamu punya title dan objectives of the experiment. Yang ni senang, kamu akan ada lab manual, kami akan bagi kamu lab manual. Kamu cuma perlu baca lab manual tu, kat situ memang ada objektif dia, memang ada title dia. Soalnya kamu cuma perlu copy saja, tulis semula. Okay? Itu untuk title dengan objective of the experiment. Seterusnya kita akan ada list of variables, constant variables, manipulated variables, responding variables lah. So kamu tahu constant variables ni adalah kamu boleh ubah malar, yang mana yang kamu tak tukarkan. Manipulated ni adalah apa yang kamu tukarkan, dan responding variable ni adalah kesan kepada apa yang kamu tukarkan tadi lah dalam eksperimen tu. So kamu kena make sure kamu tahu apa quantities yang menjadi constant variables, apa yang menjadi manipulated variables, dan apa yang jadi responding variables lah. Okay, yang ni bukan benda baru. Okay, sekarang ni table and data collection lah. Yang ni di bawah observation. Nanti kita ada ni observation, ada data tabulation, calculation dengan graph. So kita tengok kat table data. So masa kamu nak buat data, pastikan number of rows dan columns tu boleh menunjukkan semua data yang kamu ada. Okay, maksudnya kalau kamu buat 6 perkara yang kamu ubah, manipulated variables tu kamu ubah 6 kali. So data kamu mesti tunjukkan 6 bacaan yang beza itulah. Mesti ada label data kamu ya, dengan title dan correct unit. Setiap physical quantities dalam table kamu tu mesti ada unit lah, mesti ada unit yang betul. Readings from the measuring instrument has to be consistent. Okay, dalam table of data ni sangat penting untuk kamu pastikan semua decimal points dia adalah konsisten. Maksudnya kalau kamu guna 2 decimal points, bermaksud semua data yang kamu akan tulis adalah guna 2 decimal points. So macam mana nak tahu berapa banyak decimal points yang kamu akan guna? Ianya bergantung kepada measuring instrument. Measuring instrument ni contohnya alat yang kamu guna untuk ukur. Contohnya pembaris, meter ruler. So sensitivity meter ruler tu
berapa cm contohnya lah. Itu biasanya sensitivity dia adalah 0.1 cm. Jadi kat situ ada satu decimal point sahaja. So data yang kamu akan collect semuanya akan guna satu decimal points. Okay, so data requires to calculate has to be recorded with consistent decimal points lah. Okay, consistent decimal point mesti ikut dia punya sensitivity bahan pengukur. Equation used to plot the graph. Okay, dalam fizik ni graph kita cuma ada graph garisan lurus sahaja. Kamu dah belajar dalam matematik, equation y sama dengan mx plus c lah. Kamu ada belajar y sama dengan m s plus c. So di mana m ni adalah kamu punya gradient, c ni adalah kamu punya y intercept lah. Okay, so dalam kamu punya graph tu kamu akan pastikan graph kamu adalah graph y equals to mx plus c, graph garis lurus ikut equation y equals to mx plus c tu. So dalam lab manual tu kami akan bagi equation akan diberi, tapi sometimes kadang-kadang equation tu bukan dalam bentuk y sama dengan mx plus c tadi tu. Kadang-kadang dia bukan dalam bentuk ni lah. So itu akan menyebabkan kamu perlu susun semula equation tu supaya dia dalam bentuk y sama dengan mx plus c. Kamu akan tengok lebih detail lah nanti. Okay, sebab tu kamu akan rearrange the equation supaya dia sesuai dengan graph yang soalan tu nak. Okay. Ini kamu akan plot the graph. So yang ni ada macam mana kamu cara-cara kamu nak plot the graph lah. Saya rasa kamu dah pernah buat dulu dalam physics masa sekolah, mesti ada label axis dengan unit. Axis kamu mesti ada unit yang betul. Use even scale, maksudnya dalam kertas graph tu kamu akan guna skala 2, 4, 6, 4, 8, 12, bukannya guna 3, 6, 9 lah. Okay, guna skala genap. Okay, graph kamu pastikan saiznya lebih daripada separuh saiz graph paper. Terusnya all points are plotted. So kalau data kamu ada 6 data, 6 pairs of data, kamu akan plotkan 6 data tu dalam graph. Okay, graph kamu lah. Centroid is plotted. So centroid ni adalah benda baru bagi kamu. Centroid is plotted. So ini macam mana kamu nak kira centroid lah formula ni. Okay, kamu akan guna formula ni untuk kira centroid, iaitu average bagi data kamu. Contohnya 6 pairs of data kamu tadi, kamu akan kira x komponen dia. Contoh ada 6 data, kamu akan tambah semua bagi dengan 6 untuk dapat average dia lah. Untuk y dia, kamu akan tambahkan 6 value y dia bagi dengan 6 tu. Okay, so ini adalah basically dia adalah average lah. And then kamu akan plot best fit line pass through centroid. So best garisan kamu, lepas kamu dah kira centroid ni tadi, kamu dah kenal pasti centroid ni kat mana, kedudukan dia, koordinat centroid dia x dengan y dia. Kamu akan tandakan dalam graph kamu dan pastikan garisan kamu tu mesti lalu centroid ni tadi. Mesti lalu centroid lah.
Sebab saya tekankan kat sini sebab kamu yang ni benda baru. Okay, kamu sebelum ni kamu cuma tahu base fit line sahaja. So kali ni kamu kena pastikan base fit line tu mesti lalu centroid. Okay, ni gradient of base fit line. Ini adalah macam mana kamu nak kira gradient lah. So kamu nak, yang ni kamu dah belajar dalam matematik, M sama Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So bermakna kamu akan pilih dua koordinat yang berbeza dalam graf kamu tadi. Okay, yang ni pastikan size triangle kamu ni tadi adalah besar, separuh daripada size daripada graf kamu ni tadi lah. Dan pastikan point yang kamu pilih itu adalah berada dalam garisan yang kamu plot tadi. Tadi kamu dah plot graf, kamu dah pastikan base fit line kamu tadi pass through centroid. Yang ini adalah centroid ya. X dalam bulatan ni adalah centroid. Kamu boleh nampak kat sini graf base fit line dia lalu centroid. Dia tak semestinya kena kat kosong tak payah kenakan kat kosong ni pun tak apa, tak perlu sampai origin. Asalkan yang penting dia mesti pass through centroid ya. Okay, lepas tu kamu akan pilih dua point yang untuk kira gradient. Point tu mesti berada dalam garisan base fit line tadi. So jangan kamu pilih data kamu, yang ni adalah data kamu yang tanda X ni adalah data. So elakkan guna data kamu untuk kira dalam sini untuk kira gradient. Okay, jangan guna data yang ada. Gunakan point yang baru daripada daripada base fit line kamu ni, garis lurus ni. Pilih mana-mana point dalam garis lurus ni. Okay, substitute value with consistent decimal places. So nilai Y2, Y1, X2 dengan X1 ni biasanya kita akan guna empat value ni ada 2 decimal points. Okay, jangan kasi Y2 2 decimal point, Y1 kamu letak 1 decimal point saja, tak boleh Pastikan semua empat ni 2 decimal points. Okay. Ada soalan ke? Mau tanya saya. Ya apa? Kalau mau kira gradient dia tu kan saya, dia punya nilai tu mau ambil dekat X yang kena garisan ke? Base fit line tu mesti yang kena garisan. Betul. Kamu tak boleh pilih yang daripada jadual kamu tu Kamu kena pilih point baru daripada garisan base fit line ni. Okay? Dia kalau buat base fit line tu sekurang-kurangnya berapa titik yang kena sir? Maksudnya? Macam kan mau buat base fit line. Paling kurang berapa titik yang kena? Berapa titik daripada daripada point yang ni lah? Yang mesti kena. Tak kisah. Asalkan dia balance Contohnya macam ni. Kamu boleh tengok kat sini satu tak kena, 1, 2 tak kena dalam line. Kat sini pun 1, 2 tak masuk dalam line. So atas ni 2 tak kena, bawah ni pun 2 tak kena. Okay? Okay, thank you sir. Dia tak semestinya majority kena berada pada line tu. Yang penting line tu mesti base fit line dan dia tak terlalu jauh daripada jarak yang lain. Contohnya X ni kat sini. So terlalu jauh. So bukan tak base fit lah. Dia mesti dekat-dekat je. Jarak ni dengan yang bahagian bawah ni, yang ni tak kena dan yang ni pun tak kena. Tapi dia tak jauh sangat daripada garisan ni. Yang ni tak kena, yang ni pun tak kena. Dan dia dua-dua ni tak jauh daripada garisan ni. Okay? Dia balance lah. Kalau jauh tak kena pun dia balance jarak dia. Okay, ada soalan lagi? Tak ada boleh kita terus. Ada orang yang tengah tunggu masuk. Masuk meet ni. Ada orang yang dapat masuk. Tak apa ada rakaman ni nanti saya letak kat YouTube lah. Okay. So seterusnya kita akan ada required value. So lepas kamu dah, biasanya soalannya yang kamu pernah biasanya famous dalam syllabus kita, dia suruh kamu kira gravity contohnya lah. So kamu tak boleh guna, dia bergantung kepada equation yang akan diberi dalam lab manual tu. So biasanya dalam equation tu daripada Y sama dengan mx plus c ni tadi,
Y sama dengan MX plus C. Tadi kamu akan kira gradient dia Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Pastikan kamu dah kira tu, kamu ada pastikan tulis unit dan pastikan final answer kamu 2 decimal points. So daripada gradient ni tadi M ni tadi, kamu akan kira dia punya value yang diminta. Tu bergantung pada equation. Kalau kamu jawab soalan nanti kamu akan lebih faham lah. Okay, kamu perlu cari equation apa yang mewakili gradient ni tadi, M ni tadi. Okay, bukan M ni ada Y2 tolak Y1 per S2 tolak S1, yang tu kamu kira daripada graph. So lepas tu kamu akan rearrange equation yang diberi untuk dapatkan equation baru untuk M ni. Lepas tu M ni kamu akan masuk dalam value dia, masuk dalam equation baru ni, dan kamu akan kira required value yang diminta lah. Okay, nanti kamu dapat soalan, kamu boleh tahu dia nak apa lah. So next part dalam your lab report masih ada discussion. So state the theoretical value and experimental value. Contohnya eksperimen tu nak kamu kira gravitational acceleration. Kita dah tahu secara teorinya gravitational acceleration value dia adalah 9.81 meter per second square. Itu adalah theoretical value. Lepas tu experimental value ni adalah apa yang kamu kira daripada sebelum ni lah, yang required value tu. Ni required value ni. Okay. Required value ni dapat daripada gradient dia lah nanti. Contoh. Okay, contohlah experimental value kamu dapat 8.0 ms negatif 2. So theoretical value 9.81, experimental value 8.0. So ada berbeza lah kat situ. So seterusnya next step adalah kamu kena kira percentage of difference. How to calculate percentage of difference? Nanti kamu cari sendiri apa equation untuk dapatkan percentage of difference tu. Okay, macam mana nak kira? Dia boleh kira daripada dua value ni, experimental dengan theoretical value. Apa equation yang kamu boleh guna untuk, equation yang kamu patut guna untuk kira percentage of difference. Dah kira tu, seterusnya kamu akan state at least 2 errors and precautions lah masa buat eksperimen. Okay, biasanya dulu kamu akan belajar, kamu ada belajar tutup kipas, mata, kedudukan mata, seperti tu precautions lah yang kamu perlu masuk contoh. So di bawah discussion. So conclusion adalah kamu kena bagi tahu sama ada objektif tercapai ataupun tidak. Tadi kamu ada tadi ada title dengan objektif. Contoh objektif kamu nak kira, nak dapatkan gravitational acceleration. Kamu dapat 8 meter per second squared. Lepas tu daripada 8 meter per second squared tu kamu akan kira percentage difference. So daripada percentage difference tu kamu tengok percentage tu lebih 10% ataupun kurang daripada 10%. Katalah percentage difference kamu tu kurang daripada 10%, contohnya 8%, bermakna objektif kamu tercapai lah. Kamu buat eksperimen tu dengan berjaya lah. Kalau percentage of difference kamu contohnya terlebih 25%, so bermaksud tak berjaya lah. Kamu tak mencapai objektif. So kenapa? Adalah tu banyak error yang berlaku during the experiment. Okay, so ini adalah lab report format lah. So ada title, objectives, list of variables, data tabulation, calculation, discussion, conclusion. Okay. Okay, itu sahaja untuk penerangan introduction practical session. Ada sebarang soalan? Hello sir. Kalau mau tanya balik pasal yang centroid boleh nggak? Sebab saya kurang paham. Centroid Ya.
Ini centroid. Okay ni. Kenapa? Saya kurang paham misalnya mau guna. Maksud dia guna untuk apa? Okay, basically centroid ni ada x coordinate dengan y coordinate. So dia untuk kamu cari point yang ni, x dalam bulatan ni. Ini adalah centroid. Pastikan dalam graf kamu labelkan centroid dengan simbol yang ni. Kamu tandakan x, kamu bulatkan. So ini adalah centroid. So, macam mana kamu nak cari centroid? Kamu kena dapatkan daripada formula ni lah. Formula ni kamu akan guna data kamu. Contoh. Saya bagi contoh let's say kamu ada data kamu macam ni. Allah turun. Contoh kamu ada data x dia 2, y dia 4, ini 4, ini 8, ini 6, 8, 10. Ini 8, x 11, ini 16, ini kamu dapat 21. Contoh ada 5 dah pasang data kat sini. So kamu nak kira, apa yang kamu nak kira adalah centroid tadi, iaitu average dia. Ini adalah value x. So macam mana kamu nak kira? Kamu akan buat 2 tambah 4 tambah 8 tambah tambah 6 tambah 8 tambah 10. So kamu akan dapat 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 dapat 30 sekejap. So formula dia adalah kamu tambah semua ni. Kamu tambah semua data ni 2, 4, 6, 8, 10. Kamu bahagi dengan jumlah data kamu. So, jumlah data kamu ada 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. So 5. Kamu akan dapat 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 10 dapat 30 per 5. So dia punya x coordinate dia adalah 30 bagi 5 dapat 6. Itu untuk x dia. So y kamu buat kira 4 tambah 8 tambah 11 tambah 16 tambah 21 bahagi dengan 5. Dapat apa? 4 tambah 8, 12, 12 tambah 11, 33, 43, 49, 50, 70 ke? 60. Berapa? 60? Ya. Okey, 60. Okey, 60. So 60 bagi dengan 5 dapat 12 ke? 12. Okay, 12. 12. So koordinat kamu centroid adalah enam, 12. Ni koordinat centroid. So lepas dapat koordinat ni, kamu pun tandakan dalam kamu punya graf tadi ni. So ini adalah dia punya 6, 12 tadi. Kamu tandakan, kamu tanda pangkah bulat. So itu macam mana kamu nak cari centroid. Okay. Oh, okay. Thank you, sir. Okay, basically ada average sajalah. Ada lagi soalan? Ada soalan lagi? Tak ada? Dadah, sir. Ada sir. Dadah, sir. Ya dah sir. Dadah, sir. Faham. Okay, kalau tak ada,
dokumen ni saya akan upload di Telegram lah. Dua dokumen ni tadi. Introduction to practical dengan lab report guideline. Kamu akan refer kepada Telegram lah kalau kamu nak pakai nanti. Lepas tu attendance, lepas ni saya bagi link attendance boleh. Pakai attendance link yang hari tu Tandakan attendance link yang hari tu. Guna balik attendance link tu. Kita ada soalan Tak ada Ada, sir. sir. Okay, start. Ada, Ya, sir. sir. Ada, sir. Ada, sir. Okay, setakat tu saja petang ni. Terima kasih. Ada soalan For attendance kamu guna link yang hari tu Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. Kali ni, terima kasih. Thank you, sir. 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 Thank you, sir.